kita, tuan-puan boleh masuk ke alamat kahoot.com. Type je kahoot.com, dia akan keluar satu page lah. Ataupun create.kahoot.it. Ni dia punya alamat dia lah kat atas ni. Okay. Kalau agak-agak tak clear, tuan-puan boleh rotate dengan telefon tuan-puan. Dia akan nampak clear lah. Akan jadi besar. Dia punya display dia besar. Okay. Baik. Pertama sekali, bila sampai ke page ni, tekan sign up. Pilih as a teacher. Sebab semalam ada yang kawan kita mesej kat saya semalam, dia tersilap pilih. Dia pilih student. Dia pilih student tu rupanya ada beberapa function yang dia tak boleh nak pakai. Okay. Jadi as a teacher, kemudian kalau tuan-puan nak senang, pakai ni je, sign up with Google. Pertamanya kita boleh pakai email MOE dan yang keduanya kita boleh pakai email personal lah. Okay. Tujuan kita pakai email MOE supaya kita boleh import terus masuk ke dalam Google Classroom kita punya. Jadi kita tak perlu nak copy-copy link lah. Sebab dia akan ada satu button tu, button share link to Google Classroom. Macam yang apa? Kita buat untuk quizzes saya tu. Okay? Alright. Tekan saja sign up with Google. Kemudian dia akan bagi pilihan kat kita kalau kita pernah register. Okay, yang ni akaun Google Classroom lah. Akaun yang MOE MOE -dl digitallearning.edu.my. Lepas tu kalau kita tak nak pakai yang ni, kita boleh add account, masukkan akaun yang personal kita lah. Okay, terpulang pada tuan-puan. Okay, kalau saya dua-dua ni saya ada. Saya ada akaun yang apa, yang akaun yang personal, ada akaun yang apa nama KPM punya, MOE punya. Baik. Kemudian, bila kita masuk saja ke dalam ni, kita tekan sign in ataupun log in, dia akan keluar display begini. Konsep dia, Kahoot ni konsep dia macam quiz, tapi dia bukan daripada quizzes. Dia syarikat lain-lain. Kahoot syarikat lain, quizzes syarikat lain. Dia tak ada kena-mengena. Dia akan keluar macam ni. Oi, dia stop pula. Okay, dia akan keluar macam ni. Become an epic Kahoot. Okay, selalunya kita ambil yang inilah yang basic. Ada yang basic, ada yang pro, ada yang premium. Bayaran dia murah je ni. $3 per teacher untuk pro. $3 ni maknanya kata lebih kurang dalam 369 dalam RM12 lah sebulan. Kalau yang ni bukan dolar ni kan. Dolar lah kan. Yang ni $6. $6 ni maknanya kata 6 kali 4 lah. 6 kali 4 RM24 kan. Tapi tak apalah. Kita pakai yang free je lah. Continue for free. Okay, continue for free. So dia akan keluarlah maklumat kita isi tadi. SK Bandar Baru Selayang, nama sekolah saya. Lepas tu nama ID saya kat sini. Okay, sini. Kelebihan untuk shoot gambar tu, shootlah gambar sikit. Okay. Di sini dia ada button home, discovery, Kahoot, reports, upgrade now, create, setting dan info. Kat atas ni. Okay. Kemudian kat bahagian sini pula, pengenalan kita lah. Kita punya profile. Okay. Kat sini berita-berita yang daripada Kahoot lah. Dan di sini Kahoot yang pernah kita buat. Saya tuan-puan, saya jarang guna Kahoot sebab Kahoot ni dia lebih seronok kalau kita pakai live sebab budak-budak macam dia masing-masing apa nama ni? Bersaing sama mereka kan. Saya lebih suka pakai quizzes. Okay. Sebab itulah dalam ni tak banyak. Saya buat dalam 9 aja kot. Saya pernah buat untuk Kahoot. Sebelum ni saya buat banyak quizzes lah. Quizzes sudah berpuluh-puluh saya buat. Okay, baik. Kemudian tuan-puan, dia konsep dia sama juga. Kita boleh cari Kahoot yang orang lain buat dan kita boleh create Kahoot sendiri. Okay, sekarang ni saya nak ajar tuan-puan bagaimana kita nak cari Kahoot yang dah tersedia ada dalam ni. Okay, kalau ada soalan boleh chat Ada soalan boleh chat sebab saya control semua sound dekat sini. Okay. Pertama sekali tuan-puan, tengok pada bahagian search ni.
Kita boleh type macam biasa. Contohnya, pendidikan Islam tahun 5. Kemudian kita akan tekan search. Sorry. Ini Kahoot saya ni. Maaf itulah lama sangat tak pakai Kahoot. Tekan pada bahagian discovery kat atas ni. Okay. Tekan discovery. Sini baru kita cari. Okay. Pendidikan Islam tahun 5. Dan kita tekan search. Bila kita tekan saja search, dia akan keluar beberapa pilihan. Okay. Suara Ustaz tak dengar. Ana tak ada basic. Tak dengar suara saya. Alamak. Orang lain dengar tak suara saya? Siapa yang dengar bagi thumbs up? Kenapa Ustazah Nurmala tak dengar? Ustazah Nurmala ni rasanya saya punya peserta kelas Maya juga kan? Semua dengar Ustazah Maya. Mana kata mungkin Ustazah Maya punya, Maya pula. Ustazah Mala punya setting kat telefon tu kot. Setting dia kat telefon tu. Cuba godek-godek sikit. Okay, kita teruskan Okay, kemudian kita akan dapatlah soalan tadi kan. Peringkat Islam tahun 5, peringkat Islam tahun 4, tahun 3 dan sebagainya lah. Contohnya, kalau quizzes, kita boleh pilih kat sini kan. Kita letak je cursor, dia keluar soalan tepi ni kan. Sebelah kanan kan. Tapi Kahoot ni, dia kena tekan tajuk. Dia kena tekan pada gambar tu, barulah kita boleh view dia punya soalan-soalan kat sini. Kena tekan tajuk, dia punya logo sebelah dia tu. Barulah kita boleh view. Kalau lah kata, ni aku tak ajar lagi tajuk ni, tak berkenaan dengan aku punya syllabus kan. Kita tekan back balik. Dan kita tengok tajuk yang lain pula. Tengok kat sini pula. Mana ni? Ni kuis peringkat Islam tahun 5. Ada 30 soalan. Nak tahu ada berapa soalan? Ada kat bawah ni tulis. 30 soalan. So kita tekan atas gambar tu, tengok kena ke tak soalan tu dengan tajuk yang kita ajar. Kau ansar adalah penduduk asal bla 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 bla. Tak kena jugalah ni. Tak puas hati, tekan back balik. Okay, tekan back. Kemudian tengok bawah ni pula. Kena ke tak ni? Mana lagi? Ni peringkat Islam Jawi ada 20 soalan. Kita tekan. Okay, kemudian kata okay baik, saya nak guna yang ni lah. Saya nak guna soalan ni lah. Tuan-puan, sekarang ni yang ni orang punya tau. Akaun Kahoot kita. Kita boleh masuk, kita boleh import masuk ke Kahoot kita. Cara dia bagaimana? Tengok pada butang 3 kat sebelah ni. Nampak tak? Butang 3 ni kan? Tekan butang 3 tu, kemudian duplicate. Tekan duplicate Bila kita tekan duplicate, dia akan masuklah ke dalam kita punya Kahoot. Nampak tak? Ni, My Kahoot. My Kahoot ni, dia masuk sini. Yang ni, kita dah copy dah. Okay? Ni orang lain punya tapi kita jadikan sebagai hak kita. Dia akan tulis kat sini, duplicate of pendidikan Islam tahun 5. Okay? Jadi, kita tak naklah pakai nama duplicate ni kan. Kita nak edit dia. Tuan-puan tengok pada butang 3 tepi ni. Okay? Tekan butang 3. Kemudian tekan edit ataupun rename terpulang. Kalau macam tuan-puan tak puas hati dengan soalan ni, kita boleh tambah dan boleh delete soalan dia. Cara dia ialah tekan edit. Okay, tekan edit. Kemudian dia akan masuk ke sini. Katakanlah ada soalan yang memang kita nak delete kan. Kita boleh edit. Tengok sini dia macam slideshow, PowerPoint. Kat sini soalan-soalannya.
Okey, kat sini preview dia. Preview setiap soalan. Contohnya soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Okey, semua ada kat sini. Dan kita boleh tambah soalan kalau kita nak. Dan kita boleh juga delete soalan kalau kita tak nak. Nak delete macam mana Ustaz? Tengok sini. Tengok pada bahagian kiri ni. Ni kecil je kat bawah ni. Dia ada 2 butang. Satu butang duplicate, satu lagi butang delete. Kalau tak puas hati, kita boleh delete kat sini. Okey? Kalau kita nak tambah soalan, tekan add question. Bila kita tekan add question, dia akan datang beberapa perkara ni lah. Selalunya kita akan pakai quiz lah. Dia ada 4 pilihan ataupun true false terpulang. Yang 4 ni kita tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kita pakai akaun yang free. Kalau kita bayar, upgrade ke pro, dia boleh pakai 4 ni. 1, 2, 3, 4. Nampak tak dia punya ada logo mahkota tu kat atas tu? Maksudnya kita quiz true or false saja. Biasanya kita pakai quiz lah. Ada 4 pilihan jawapan. Okay, baik. Yang tu saya akan ajar kemudian. Alright. Kemudian kita, ni kat atas ni tajuk dia. Tak cantik lah kan, duplicate of pendidikan Islam kan. Jadi cara dia macam mana? Kita tekan pada tajuk kat atas tu. Dia akan masuk pada setting tajuk. Macam ni. Okay. So kita buanglah duplicate of pendidikan Islam. So dia akan jadi pendidikan Islam tahun 5. Katalah kita nak spesifikkan lagi, kita boleh buat double dot Jawi. Sebab soalan ni kan soalan Jawi kan. Soalan tentang Jawi kan. Okey. Kemudian, bahagian sini juga tuan-puan, tengok bawah ni, dia ada 2 pilihan. Visibility. Payuh ikut putih. Visibility, okey. Visibility. Lantaklah apa baca pun. Okey, dia ada 2. Only you dengan everyone. Only you ni maksudnya hanya kita je nampak Kahoot ni. Habis saja situ, ingat, kalau quizzes, kita kena tekan ke atas kan. Apa dia panggil? Finish quiz kan. Kalau kat sini, kita tekan done. Button dia kat atas ni. Done. Jangan exit pula. Kalau exit kan tak save pula. Kan? So tekan done. Maka, siaplah satu soalan yang kita telah copy. Okay, ini tak payahlah. Ini tekan done je. Okay, kita dah copy soalan tu. Kita ambil soalan daripada orang lain, kita jadikan dia hak kita. Ini dia, pendidikan Islam tahun 5 Jawi. Walaupun orang lain yang buat, tapi kita dah duplicate masuk kita punya Kahoot. Okey, saya berhenti dulu sampai situ dan saya akan bukakan soalan. Silakan.
Azhar? Di mana Ustaz Azhar? Lupa aku. Mute diri sendiri. Hello. nak mute orang lain, termute diri sendiri. Aduh. Okey, baik. Saya ulang lagi sekali. Dengar kan? Dengar kan? Okey, good. Baik. So, minta tolong ulang step awal di create account. Create account. Create account. Okey, untuk create account, saya ulang sekali lah sebab atas permintaan. Saya okey sebab saya memang nak mengoptimumkan penggunaan Zoom ni sebab tuan-puan dah bagi sumbangan, jadi kita optimumkan lah. Saya tak ada masalah Nak lama pun tak ada masalah, nak sekejap pun tak ada masalah. Okey, baik. Mula-mula sekali tuan-puan, masuk je kahoot.com. So, Google akan tolong cari untuk kita. So dia ada kat sini kan. Dia ada beberapa perkara, welcome back apa bla 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 ni. Okey. Pertama sekali tuan-puan, tekan pada bahagian mana sign up dia? Tak jumpa cari sign up. Upgrade login. Oh, saya dah login. Dia susah sikit. Okey, tak apalah, kita ambil account dia punya exactly dia punya alamat pula. Dia punya alamat dia. Saya type kat chat Alamat dia ialah create.kahoot.it. Okey, masuk create.kahoot.it, kemudian sign up kat sana. Contoh dia. Okey, sign up kat sini. Dia ada satu butang kat tepi ni, sign up. Sign up tu kita register lah. Register as a teacher. Kemudian bila dah register apa semua tu, dia akan keluar macam ni lah. Dah register semua, dia akan keluar macam ni. Kemudian, cara nak cari Kahoot orang lain, tuan-puan tekan discover kat atas ni. Dia ada home, discover, Kahoot, reports kan. Tekan pada bahagian discover. Okey, tekan pada bahagian discover. Kemudian, find me a Kahoot about. Kat sini kita cari. Okey. Matematik tahun 3. Kemudian kita tekan search. Dan dia akan carilah matematik tahun 3. Okey, macam saya ajar tadi. Bagaimana kita nak tahu isi kandungan soalan dalam ni? Kalau dalam quizzes kita hanya letak cursor kat sini, dia akan keluar sebelah sini kan. Soalan dia kita dapat view dia punya soalan dalam ni. Dapat view. Dan seandainya soalan ini tidak berkaitan dengan topik yang kita ajar, kita boleh tekan back balik ke atas ni. Tekan balik back. Kemudian, tengok soalan yang kedua pula. Ada 15 soalan. Bilangan soalan dia ada tertulis kat bawah ni. Okey, tekan balik kat sana. Kemudian, tengok kat sini, kena ke tak dengan silibus kita. Andai kata kita berkenan yang sini, kita boleh terus play ataupun kita boleh duplicate masuk ke dalam akaun kita. Saya sarankan tuan-puan, duplicate masuk akaun lah. Sebab apa? Sebab mungkin di kemudian hari kita nak pakai lagi soalan ni. Jadi bila kita duplicate masuk akaun, kita tak perlu nak search kat discovery dah. Kita hanya masuk My Kahoot dan terus cari soalan kita kat sana. Caranya ialah tekan pada 3 bintang kat atas ni, sebelah kiri. Kemudian tekan pada duplicate. Bila kita tekan duplicate, dia akan terus masuk kepada My Kahoot. Sini, nampak tak? Ni, My Kahoots. So kat sini yang kita copy tadi, duplicates of matematik tahun 3.
Okey. Kemudian kalau kita nak edit soalan ni ataupun nak edit nama saja pun boleh, tekan pada 3 bintang 3 dot ni, 3 titik kat atas ni, sebelah kanan dia. Kalau kita nak rename saja, tekan saja rename. Dia ada menu dia, edit, rename, share, duplicate dengan delete. Okey? Kita tekan rename. Kita tekan rename, kita ubah saja tajuk kat sini. Buang duplicate off tu. Ataupun kita nak tulis tajuk apa kat sini. Contohnya, matematik tahun 3, operasi tambah. Contoh dia lah. Okey, kemudian kita tekan save. So dia terus jadi rename. Tak adalah duplicate off tu. Okey. Andai kata kita nak ubah soalan yang ada dalam ni pun boleh. Caranya ialah tekan 3 dot, tekan bahagian edit. Test. Hello. Okey. Di sinilah kita boleh edit, boleh add, boleh buat macam-macam lah kat soalan ni. Okey, yang ni saya akan ajar kemudian . Okey, kat sini dia ada dia punya soalan dia. Dia ada kuis 1, kuis 2, kuis 3. Dia macam slideshow PowerPoint kan. Kat sini display dia. Ini display dia. Yang besar ni display dia, soalan dia kat sini. Andai kata tuan-puan tak berkenan soalan 1 ni, tuan-puan boleh didik. Caranya ialah tengok pada bahagian kuis 1 tu, yang kecil aja butang dia sebelah tu. Dia ada duplicate dengan delete. Okey? So kalau tak suka delete je lah. Delete je terus. Okey? Dan kalau nak tambah soalan, tekan saja add question kat sini. Dia akan tambah soalan. Yang ni saya akan ajar kemudian lah cara nak buat soalan. Okey? Dah siap apa semua ni? Last kali kita buat apa? Jangan lupa kita ubah daripada kita jadikan dia sebagai public. Tekan setting kat atas ni. Okey, tekan setting. Bawah ni, ni. Visibility ni tukar kepada everyone. Bukan only you . Kalau only you maksudnya kita je lah yang nampak. Okey, kemudian done. Okey, dah siap done. Last sekali, tekan lagi sekali done. Bahagian kanan ke atas tu, done. Okey, dah tekan lagi sekali done. Maka dah siap dah kita punya soalan yang kita copy daripada orang lain dan kita jadikan soalan ni sebagai hak kita. Okey, sekejap ada soalan. Assalamualaikum Zati Nazihah. Waalaikumsalam. Rosmani, okey dah clear. Okey, alhamdulillah. Selamat datang Ustazah Nazihah daripada SBPI Rawang. Okey. Alright, baik. Saya akan buka soalan lagi sekali. Tuan-puan yang Ustaz, sorry. Tadi Ustaz duplicate tu masih daripada soalan tu. Ambil yang kat mana duplicate tu? Tak jumpa cari. Alamak, tak ada suara lah Pak. okey, sekejap Hello. Dengar tak suara saya? Okey. Dengar. Okey, baik. Duplicate dia kat sini. Bila kita cari soalan tadi, pada bahagian discovery ni, okey, kita cari soalan kat sini. Contohnya, bahasa Arab tahun 3, tahun pula. Tahun 3, tekan search. So, dia akan keluar soalan-soalan dia. Okey, kita nak nak review soalan dulu, kita tekan pada gambar dia. Okey. Ini soalan Ustaz Syami buat ni, 100 soalan. Rajin betul Ustaz Syami ni. Ni member Syamizi ni. Okey. Alright, kita tengok soalan Ustaz Syami. Banyak 100 soalan. Kita nak pakai soalan Ustaz Syami ni. Kan? Tengok kat sini, bahagian sini. Bahagian sebelah kiri tu, dia ada bahasa Arab tahun 5, dia ada play, ada public Kahoot, ada star kan.
Ni yang 3 bintik. 3 bintik pula. 3 titik tu. Lepas 3 yang titik. tu tadi. Okey, 3 titik ni tekan Okey. duplicate. So dia akan masuk ke dalam kita punya Kahoot. Kalau My Kahoot. Inilah dia. Duplicate of bahasa Arab tahun 5. Kalau nak ubah nama, tekan butang 3 kat atas ni. Dia senang je, konsep dia gini. Konsep dia kalau quizzes, kita nak buat apa-apa, mesti edit perkataan dia kan. Edit, E-D-I-T kan. Kalau quizzes, kalau Kahoot, nak ubah apa-apa, 3 dot. Dia 3 dot. Itu je dia punya sifir dia. Sifir yang mudah. Okay. So kita tekan rename, ubah. Bahasa Arab, tahun 5. Buang perkataan duplicate tu. Okay. Cumanya sekarang ni, yang ni nampak tak? Dia tulis kat sini. Visible to only you. Nampak sini? Nampak. Kita nak jadikan dia sebagai everyone. Sebagai public. Ubah kepada everyone. Make it public. So dia pun terus akan jadi visible to everyone. Okay. Soalan lain? Okay, soalan lain siapa yang nak tanya boleh unmute Azlan. Azlan. Ya. Okey, tadi Kartun. aku try untuk sign up. Ya. Dah try untuk sign up. So dia keluar. Tapi dia suruh macam dia letak dia suruh detail sekejap dia kata at your school or university tu dia ada ni kan dia punya Postcode. tu. Lepas tu workplace detail semua tu lah kita kena isi lah. Betul. Dia sebab apa tahu? Sebab kalau kalau cikgu sekolah kita pernah guna Kahoot, dia akan keluar automatik kat situ nanti. Bila kita isi sikit je, dia akan terus keluar nama sekolah. So kat situ tuan-puan kena isi lah nama sekolah, nama postcode apa semua tu kena isi. Itu data untuk Kahoot lah tu. Okay, soalan seterusnya. Okay. Kena isi semua detail. Alright. So tanda yang bawah tu, yang receive je lah maksudnya yang untuk join Kahoot. Okay, untuk join Kahoot tu dia ada 3 macam tu kan yang I have read and agree dia punya term-term dia tu. Okay. Kan kena tanda 1 ataupun 3 tu. Terpulang. Kalau macam saya ambil yang agree je. Saya ambil yang atas sekali. Yang receive news tu saya tak ambil sebab saya tak nak serabut dalam email saya. Nanti dia akan datang macam-macam cerita pasal Kahoot. Okay. Alright. So, okay. Kalau macam ni, kita register untuk email peribadi kita lah. Macam tu kan? Terpulang sama ada nak pakai email peribadi. Kita punya email sendiri. Boleh? Okay. Macam saya kata tadi lah. Dia satu kelebihan bila kita pakai MOE. Satu kelebihan dia. Apabila kita nak nak bagi assignment nanti, kita tak perlu copy link dia, kita terus masuk ke dalam Google Classroom. Kalau Google Classroom kita aktif lah. Kalau kita dah buat kelas dalam Google Classroom, kalau kita tak buat tak jadi juga. Okay, soalan lain? Sebelum kita masuk ke segmen kedua. Okay, Ustaz Mizi. Tolong sekali lagi macam mana yang visibility tu? Apa tu? Visibility visible. Tu, apa benda? Visible tu. Okay, dah. Ulang sekali lagi. Alright. Maksudnya selepas kita copy dia kan? Ya. Okay, tekan sini je. Kita masuk My Kahoot. My Kahoot ni kan? Tekan sini je, visible to everyone kan? Okay, kalau tadi dia macam ni tau. Dia macam lepas pada kita copy tu, dia jadi visible to only you kat bawah ni. So kita tekan je kat situ, ubah kepada everyone. Itu kaedah dia kalau kita tak nak edit lah. Kalau kita nak edit, tekan je butang 3 ni. Konsep dia tekan butang 3, tekan edit.
Kejap lagi saya akan ajar secara detail lah bagaimana nak buat soalan dalam ni. Okay? Alright, soalan lain? Okay. Okay, dah faham semua? Kalau faham tolong bagi reaction. Dari segi Thumbs up. macam data murid yang telah masuk dan guna Kahoot tu kita boleh dapat tak database macam tu? Report boleh. Nanti saya akan ajar. Kejap lagi kita akan ajar kita nak assign ni macam mana, kita nak tengok data macam mana, macam quizzes lah. Rehearsal. Autosave quiz tu di mana Ustaz untuk lihat semula? Di My Kahoot. Di My Kahoot. Hayat, okay, clear. Hayat memang clear. Hayat kan peserta camp saya. Camp pula, peserta bengkel saya. Okay, kita boleh teruskan ataupun kita nak bagi tugasan kepada murid-murid kita. Okay, saya mute dulu Okay, clear. Tapi selalu guna quizzes Ustaz, kan? Saya pun banyak guna quizzes sebenarnya. Dia Kahoot ni bestnya bila dia ada beat, dia ada perlawanan antara budak-budak ni. Kita pakai secara live. Kalau secara buat assignment ni tak berapa nak seronok lah. Dia kalau ada perlawanan antara budak-budak tu yang seronok tu dah akan jadi bising lah. Muhammad Zariman, okay, baik. Alright, beres. Okay, sekarang ni kita akan tengok bagaimana cara dia kita nak bagi assignment kepada murid-murid kita. Okay. Alright. Macam tadi siapa tanya tadi, kat mana nak cari yang kita dah save? Kat sini. Bila kita masuk ke Kahoot, bila kita log in nanti, display dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni display dia. Okay. Kat mana kita nak tengok soalan-soalan yang kita pernah buat atau pernah copy? Kat bahagian sini. Sebelah kanan. Yang kat atas. Okay. So kita tekan pada bahagian see all. Alright, bila tekan see all, maka dia keluarlah display sebegini. Inilah soalan-soalan yang pernah kita buat. Okay. Baik. Kemudian tuan-puan, bagaimana kita nak assign benda ni? Contohnya saya akan bagi tugasan kepada tuan-puan lah satu. Saya nak bagi soalan pembelajaran abad 21 ni. Boleh? Ada 15 soalan. Okay, kita tekan pada Kahoot yang kita nak bagi assignment kepada anak-anak kita. Kahoot ni sama macam quizzes, dia boleh main live dan dia boleh assign sebagai kerja rumah. Sebelum ni tak boleh tau. Tapi katanya sekarang dah boleh. Kita cuba tengok macam mana. Okey, baik. Kemudian tekan pada bahagian play kat sini. Okey. Bila kita tekan play tu, dia ada bagi dua pilihan. Satu teach, satu lagi assign. Okay. Teach, play a live game together with learners over video or in class. Kita boleh buat live dalam kelas. Budak-budak akan berlumba-lumba sesama mereka. Scoreboard kat bahagian host kan. Bahagian laptop cikgu yang dia pancar tu keluar scoreboard. Dia keluar macam lumba. Macam lumba lari kan, potong-potong macam tu kan. Tapi untuk quizzes ni, dia akan keluar soalan kat sana. Untuk Kahoot, dia akan keluar soalan pada host, pada gadget murid kita tu, sama ada telefon ataupun komputer, dia hanya akan keluar tanda tanda soalan saja. Contohnya macam ni, tengok kat sini. Dia akan keluar tanda-tanda macam ni je kat gadget mereka. Segitiga, segi empat, bulat dan sebagainya. Okay. Dan sekarang ni sebab PKP, kita nak bagi tugasan kepada murid kita. Kita tekanlah pada assign. Assign a challenge game to learners who play it at their own pace. Pace ni kot. Pace apa pula? Okay, assign. Tekan assign macam biasa, kita letakkan dia deadline kat sini. Contohnya April 10 pada jam 12 PM. Contoh dia 12 AM, 12 PM. PM ke AM dah? Kita letaklah 11 PM lah. 11 PM. Okay, 11 PM. Question timer on
randomize answer order, kita nak on pun boleh, nak off pun boleh, tak ada masalah sebab mereka jawab pada mereka jawab di rumah mereka. Okey, baik. Tuan-puan perasan tak link-link yang kita terima tu daripada grup-grup WhatsApp, contohnya macam fokus bahasa Arab tu kan? Perasan tak ada link yang broken yang dia kata dia dah reach limit untuk main tu. Kan? Ada kan? Lepas tu link tu tak boleh nak pakai dah. Sebab apa tau? Sebab kat sini dia tulis siap-siap dah. Player limit 100. Soalan ni untuk 100 orang je main. So kalau link ni kita pakai lebih daripada 100 memang tak boleh pakai. Dia akan jadi broken link. Kalau nak upgrade tu increase limit, makna kata kita kena upgrade ke Pro lah. Kena upgrade ke account Pro. Ni account Pro. Kena bayar $3 sebulan. Okey, boleh dia akan upgrade kepada beberapa ratus orang lagi lah. Okey, baik. Sekarang ni kita cerita untuk sekolah kita lah. Kita nak bagi tugasan. So tekan create. Bila saja tekan create, kejap. So dia akan keluarlah display sebegini. Tiba-tiba slow pula. Dia akan keluar display sebegini. Dia ada dua. Satunya copy challenge link. Satu lagi challenge pin. Saya cadangkan tuan-puan, copy yang inilah. Jadi murid-murid kita hanya tekan saja pada link tu dan dia boleh terus main. Kalau kita tekan copy ni, murid-murid kita perlu masuk ke kahoot.it dulu ataupun dia kena install app Kahoot, barulah dia masukkan pin ni. Jadi kita nak menyenangkan keadaan, kita tekan saja challenge link ni copy. Ataupun kita boleh direct send kepada Google Classroom. Itu saya kata kalau kita pakai akaun MOE, memang kita boleh terus hantar kepada Google Classroom. Contohnya begini nampak tak? Alamak, dia slow pula. Okay, ni kaedah dia nak share dalam Google Classroom lah. Contoh dia Oh, tak boleh lah. Internet slow lah. Okay, dia tak keluar display. Kat saya dah keluar dah. So, kalau share pada Google Classroom, dia kata share to Classroom, choose class. Choose class tu kita boleh pilih lah kelas mana yang kita nak. Okay? Alright. Sekarang ni kita nak ceritanya, kita tak gunakan Google Classroom, kita nak copy terus masuk ke dalam grup WhatsApp. Cara dia ialah tekan copy bahagian challenge link. Copy. Dan dia tulis copy. Okay? This challenge is active. Deadline dia 6 day, 11 hours, 59 minutes. Oh, kecap ke putih. Ni dia punya deadline dia. Kat atas tu. Okay, sekarang ni tuan-puan, link kita dah dapat. Kita masuk saja ke dalam grup WhatsApp. Okay. Kemudian, mana grup WhatsApp kita? Kat sini. Saya minta tuan-puan jawab. Gunakan nama sendiri. Copy dalam Telegram boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni tuan-puan saya nak minta masuk ke grup WhatsApp kita dan tuan-puan jawab soalan yang saya dah bagi tu. Okey? Gunakan nama sendiri Okey, silalah menjawab tentang PAK 21.
Nanti dah siap semua, kita akan tengok report dia. Okey? Kita boleh menggunakan apa-apa channel saja untuk kita paste dia punya link tu. Telegram boleh, WhatsApp boleh, ataupun apa-apa channel je yang ada kepada kita. Nak paste kat sini pun boleh. Nak paste kat chat Zoom pun boleh. Okey, boleh jawab tak soalan? Kalau boleh jawab, bagi reaction sikit. Siapa yang dah jawab soalan tu bagi, ataupun siapa yang tengah jawab soalan bagi thumbs up. Okey, good. Right. Teruskan menjawab Saya bagi masa 5 minit. Lepas ni kita akan tengok dia punya laporan dia, report dia. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab, tak gerak. Itu masalah lain tu. Itu masalah lain tu. Orang lain ada tak yang tak boleh jawab? Kalau statik tu, kalau dia boleh masuk tapi tak dapat juga. Sekejap Dia tak perlu log in. Tak perlu log in. Untuk main tak perlu log in. Sebab tak download lagi kot. Tak payah download. Dia akan terus ke, saya boleh main. Sign up pun tak dapat. Rusmani. Kak ni kan dah register itu. Masa kelas saya itu. Bila dah register tu pakai je lah akaun yang dah ada. Bukan buat live, bukan buat live. Dia assign. Siapa yang dapat main bagi thumbs up. Dia masalah lain. Itulah masalah lain tu. Dia loading lambat kan? Saya pun loading lambat ni. Loading je. Okey. Bila loading dah masuk dah. Okey, boleh? Saya boleh masuk. Dah ada Rosniza, Zaitun, Nur Aini, Mahya, Abdul Ghani, Rosfazila, Mai. Ramai yang boleh masuk ni. 24 orang dah main. Okey, right. Dah dapat masuk. Ustazah Yani kata pun boleh main. Tolong jawab dengan betul sebab saya nak tengok kefahaman tuan-puan tentang PAK21. Kalau tak faham juga, saya boleh buat kelas PAK21 online. Okey, Ustazah Hafizah dah done. Ni bekas saya punya
ex peserta bengkel saya ni memang boleh jawab lah. Banyak sangat, 15 soalan je kot. Soalan ni saya selalu bagi kepada peserta bengkel saya. Siapa yang pernah jadi peserta bengkel macam Ustazah Nur Aini, Ustazah Munirah, Ustazah Hafizah, Ustazah Hayat, tu semua geng-geng bekas peserta bengkel saya lah tu. Siapa lagi ya? Kak Razia Hanan. Akak memang tak pernah. Akak kan otai. Akak kan sifu. Sifu tak perlu ada di bengkel. Dah habis jawab. Okey, Ustazah Lutfi dah habis jawab. Berkat ilmu Ustaz ajar, alhamdulillah. Saya bagi sikit je, yang selebihnya ustazah lain jadi. Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi, ustazah pula. Ramai sangat ustazah dalam ni. Latihan macam ni kalau bagi kat murid, dia orang kena sign up Kahoot ke? Tak payah. Tak perlu. Kita bagi saja link, dia akan jawab terus macam tuan-puan jawab sekarang ni lah. Sorry Syekh, sorry. Tersasul. Ramai sangat ustazah ya. Ustaz apa orang je? 3 orang je kot. Ustazah Mizi pun dah hilang lah. Kalau share kelas kat Google Classroom, choose action tekan apa ya? Kalau Google Classroom, tekan saja button Google Classroom tu, dia akan keluar satu lagi, dia pop up satu lagi, apa nama dia panggil? Dialog box. Satu lagi dialog box. Kat situ dia akan ada logo Google Classroom dan di bawah dia tu dia suruh choose kelas. Dia suruh pilih kelas kat bawah tu. Jadi kita just pilih je kelas, kemudian tekan assign. Assign ke done, terlupalah. Ya, banyak. Bunga banyak kuntung, kuman tak ramai. Soalan susah. Soalan senang, jawapan yang susah. Demo retis tak ada dah Ustaz. Bukan retis dah. Ustaz, macam mana kalau nak buat live game tapi berjauhan? Maksudnya cikgu set masa murid masuk pada jam yang cikgu dah tetapkan. Itu susah sikit lah. Cuma kita boleh setkan pada bahagian deadline tu lah. Deadline tu. Maknanya kata kalau kita nak minta dia jawab dalam 2 jam, kita letak kat situ lah. Contohnya hari ni kan, 4 hari bulan. Kita letak 4 hari bulan, pada jam 1 petang dia habis kan. So budak kena jawab sebelum pukul 1 lah macam tu. Murid tak perlu akaun Kahoot pun tak apa ya. Ya betul. Tak perlu akaun Kahoot. Kita just bagi link tadi, dia akan report pula. Lepas ni saya nak ajar tuan-puan bagaimana kita nak get report dan nak simpan dia sebagai evidence pentaksiran. Ustazah Siti Suhaimah. Connecting to audio daripada tadi tak dapat. Abangnya ada kan, abangnya kan? Perlu line internet yang laju tak untuk main Kahoot? Ya, betul. Bukan laju dah, dia tak perlu laju tapi kena stabil. Kalau dapat 3G pun boleh main dah. Macam saya buat kat anak saya, kat baling dapat 3G je tapi dapat main. Tapi dia stabil lah, dia kena stabil. Kalau dia putus-putus tu memang sukar lah. Sebab dia Kahoot dia banyak audio, banyak grafik. Itu jadi masalah dia. Okay, soalan seterusnya. Pakak mohon yes 4G. Betul, saya baru dapat Ustaz. Saya mohon minggu lepas baru sampai. Cuma saya tak aktifkan lagi lah sebab SIM card tu berada di kampung, di balik. Balik nanti kita aktifkan. 40 gig tu dia bagi selama 2 bulan untuk kita habiskan. Yes, betul lah setakat ni yes. Kalau kawasan kampung pun dia dapat. Suaimah punya start ni tengah buat Kahoot saya dengan dia. Okey, tak apalah, duduk serumah buat je lah. Saya guna yes 4G, free dapat untuk 3 anak baling mari ni. Okey, betul? Ya sebab setiap sekolah tu kan dia ada pencawang dia. So kalau dekat dengan sekolah tu okeylah. Macam saya rumah mertua tu dekat dengan SK Kuala Pegang. Dalam SK Kuala Pegang tu ada punya pencawang dia.
So dapatlah 4G kat situ. Tapi bila kita pakai line Unify kat sana dapat 3G je. Kosrin Darisa. Siapa ya? Ada baru masuk ni, Kosrin Darisa. Mana? Mana orangnya? Siapa nak try Kahoot.pic ni buat masa 2017? Okay, right. Dah jawab semua? Kalau semua dah jawab, bagi thumbs up, reaction. Oh, Kak Rafidah. Okey, nasib baik. Sebab saya sebenarnya macam ni tau. Bila ada nama-nama yang mencurigakan tu, saya ni sikit lah. Kalau orangnya kita kenal, okey lah. Kalau saya tak kenal, saya nak kick je. Untuk security Untuk security kita. Sebab itu yang diajar oleh Zoom. Okey, baik. Alright. Okey tuan-tuan, kita akan teruskan untuk segmen yang ketiga. Bagaimana kita nak check. Kak Izmira tak boleh buat. Tak apalah. Mungkin lepas ni boleh buat lah tu kot. Mungkin masalah lain dia slow tu. Okey. Segmen yang ketiga, bagaimana kita nak check report anak-anak murid kita buat. Okey. Baik. Dah sedia semua? Kalau sedia, bagi reaction thumbs up. Oh. Ustazah Amira bagi tepuk siap. Oh, kita ada 38 orang. Bila masuk kelas digital learning bersama dengan saya. Okey, Abel Zariman. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok report yang tuan-puan buat tadi Alhamdulillah. Maafkan saya, tak sendawa pula. Sekarang ni dalam grup saya punya sekolah ni kalut tau, sebab sekolah kami antara 10 terakhir sekolah kat Gombak yang tidak aktif menggunakan Google Classroom. Tu yang arahan guru besar macam-macam tu. Aduh, pelik betul lah. PPD arahan lain, menteri arahan lain. Menteri kata pakailah, nak guna apa-apa pun. Tapi masalahnya dia punya KPI untuk Google Classroom masih lagi berjalan. Pening-pening. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok report. Kita nak tengok report tentang game tadi. Sekarang ni tuan-puan tengok bahagian atas ni dia ada home, discover, Kahoot dan juga report. So kita tekan pada bahagian report. Bila kita tekan bahagian report, nampak tak? Dia keluar.
Dia keluar kat situ, dia kata apa? Pembelajaran abad group 1 challenge in progress. Sebab tadi kan deadline dia kan sampai berapa bulan tadi? 10 hari bulan kan? Okay. Jadi dia kata in progress. Baik, sekarang ni kita nak tengok report dia. Kita boleh tekan atas dia. Dia akan keluar report. Apa yang anak murid kita dah buat, dia ada kat sini semua, kat bawah ni. Okay. Ranking pertama ialah Yusila dengan markah 93 markah. Memang lah je UK kot. Kalau salah juga tak tahu lah. Tapi 93 tu tak full juga. Zaitun dan Akhimizi nombor 5. Okay. Yang ni yang top 5 dia tunjuk. Kalau kita nak tengok lagi bawah, kita tekan pada show all. Okay. Show all. Tapi dia kata apa tahu? Tak boleh. Sebab kena upgrade dulu. So kita dapat 5 je lah. Tapi tak apa. Benda ni kita boleh download. Report ni kita boleh download dia. Okay. Sekejap mana butang download ni? Okay. Kita back. Tekan atas Tekan back. Okay. Nampak tak butang download kat sini? Okay. Pembelajaran abad 21 challenge in progress. 30 orang dah jawab kat sini Okay. Jadi kita nak tengok yang keseluruhan, kita tekan download kat sini. Dia akan automatic download masuk ke dalam kita punya folder download folder download. Kalau tuan-puan buka PC tuan-puan, pada bahagian folder ni, ya. Pada bahagian dia tak display kat situ Pada bahagian download lah, download file. Okay. So kat sana kita dapat tengok markah keseluruhan anak kita. Okay, sekejap. Okay, so kita dapatlah keputusan keseluruhan anak-anak kita. Okay. Total correct answer 58% saja. Amboi. 58% je dapat jawab dengan betul daripada peserta 30 orang tadi tu. Okay. Kemudian kat sini dia ada final score. Final score ni lah dia buat secara detail. Macam tengok tempat pertama Yusila kan, dia correct answer 14, satu je dia salah. Okay. Okay, semua detail kat sini. Sampailah peserta yang terakhir. Ada yang tak jawab ni. Mungkin internet dia slow kot. Okay, ini dia punya summary dia. Okay, baik. Kemudian kat sini, Kahoot summary. Kahoot summary ni point dia lah. Markah untuk setiap soalan. Okay, soalan 1 sampai soalan 15. Dia ke arah kanan, sebelah kanan. Yang hijau tu maksud dia betul, yang merah tu maksud dia salah. Okay, yang ni detail dia lah. Kuis 1 tu berapa orang dapat jawab dengan betul. Kat sini semua ada detail. Dia punya rumusan. Jadi tuan-puan tak perlu nak fikir nak buat head count ke apalah sebab dia dah tolong buatkan untuk kita. Kita hanya print out saja. Ni raw report data ni kat sini. Dia tunjuk berapa orang jawab soalan yang sama jawapan dia, yang betul, yang salah semua dekat sini. Tuan-puan boleh tengok dah nanti Okay. So daripada sinilah kita boleh menjalankan kita punya pentaksiran. Pentaksiran berasaskan bilik darjah tu kita boleh jalankan kat sinilah. Berdasarkan markah-markah yang ni. Contohnya kita letakkan, kalaulah budak tu satu je salah, kita boleh letakkan dia pentaksiran tahap pencapaian kelima contoh dia kan. Kalau 13 ni kelima, kalau 10 ni keempat, kalau 9 ni ketiga tak logik lah pula kan. Selalunya keempat ke atas lah, kecuali kalau dia memang tak dapat nak jawab langsung lah. Okay, terpulang kepada professional judgement guru.
Saya tunjuk lagi sekali bagaimana cara kita nak download. Okey. Nak tengok report, bila kita buka saja Kahoot, habis saja challenge, habis saja deadline, kita tengok ke atas ni. Dia ada home, discover, Kahoots dan juga reports. Okey. Tekan pada bahagian reports. Okey. Kalau kita nak view dulu report pun boleh, tapi dia hanya sediakan top 5 sahaja sebab kita guna akaun yang free. Okay. So kita tak nak view lah. Kita nak download terus. Tekan saja pada bahagian download. Tekan pada bahagian download ni. Lepas pada download tu apa semua, dia akan keluar kat sini. Kat sebelah kiri ni. Okay. Kita boleh tengok pada bahagian download. Download file. Ni kat atas ni, kat sebelah kiri ni kan, dia ada favorite, download, recent places dan bla bla bla. So tekan pada download. Okay, secara automatiknya kita akan dapat kat sini lah. Kita akan sort dulu. Sort by date. Sorry. So kita akan dapat lah kita punya data. Ni quizzes. Mana Kahoot? Okay, sekejap kita download lagi sekali. Ni sini dia. Okay. Pembelajaran abad 21. Okay, so keluar kat sini. Okay, inilah dia Kahoot yang kita buat tadi. Okay, final score semua kat sini. So yang pentingnya yang ni lah. Yang ni kita print out lah. Yang bahagian final score ni. Yang lain tu tak payah. Summary semua tak payah. Okay, yang ni penting. Yang ni untuk kita buat ulang kaji dengan budak-budak boleh lah. Kenapa dia salah situ, kenapa dia betul sini kan. Okay, final score ni yang penting. Yang ni kita boleh print out dan letakkan dalam file sebagai video pentaksiran lah. Okay, alright. Saya buka untuk soalan. Siapa nak tanya soalan silakan. Okey, siapa nak tanya soalan silakan. Ada soalan ke tak? Kita nak masuk ke segmen yang terakhir lepas ni iaitu cara membuat soalan sendiri menggunakan Kahoot. Kita tak nak pakai orang yang punya. Sebelum ini, saya unmute sorry. Sekejap Okey, siapa nak tanya soalan boleh unmute. Silakan. Nak sort yang assignment pun sama di bahagian download juga. Tadi yang live kan? Hello? Hello? Ustaz, nak bagi deadline tadi, nak tekan mana dah mula tadi? Kok terlepas sikit. Ustaz mute tu. Ustaz. Ustaz tak dengar. Azhar. Ustaz. Hello. Okay. Okay, Ya, untuk Ustaz. soalan. Tadi untuk kita nak soalan. bagi deadline. Tadi kita nak bagi deadline dekat masa assignment tu. Dekat mana dah nak tekan, Ustaz? Okey, sekejap lagi saya tunjuk Sekejap lagi saya tunjuk lagi sekali. Ada soalan lain tak? Okay.
macam Kahoot tak? Macam Quizizz. Untuk tukar kelas-kelas. Boleh? Macam mana? Oh, nak copy satu-satu. Kopi. Untuk Boleh, kelas-kelas. boleh. Macam Boleh. ni kan? Sebab tak nak campur room punya result kan? Ya, betul. Okay. Kita boleh buat macam Quizizz yang saya ajar sebelum ni, kita duplicate by class. Boleh lah, maksudnya Kahoot boleh buat macam tu juga lah. Boleh. Dia akan berbeza. Dia setiap game, link dia berbeza dan kod dia berbeza. Okay, cantik. Azhar. Kalau kita tak deadline, nak kata budak tu boleh jawab bila-bila je lah. Saya buat deadline lah kot. Okay, teruskan. Ya. Kalau dalam Google Classroom tu, kita boleh klik dekat Google Classroom tu ke yang bawah dia tu? Tekan Google Classroom, dia akan pop up satu lagi dialog box. Kat sana kita akan pilih kelas. Dia akan minta kita pilih kelas dan kita assign melalui Google Classroom. Dia akan masuk, kalau tak silap saya, dia akan masuk pada bahagian apa nama ni? Quiz dalam Google Classroom. Tapi kita kena ada account Google Classroom tu lah. Kan macam mana? Kerana tak pandai Google Classroom. Kita kena register kelas dulu. Kita kena register kelas. Kita minta budak-budak kita masuk dulu dalam kelas. Kemudian barulah kita boleh assign. Kalau kita tak ada kelas lagi, tak boleh nak assign. Kita kena buat kelas untuk murid-murid kita dulu. Kelas 3A, 3B, 3C, 3D, 3D dan sebagainya. Dan bila kita buat kelas, murid kita kena masuk dulu, barulah kita boleh bagi assignment dalam tu. Maknanya dia kena live lah, maknanya tak. Apa dia? Lah maksudnya macam tu. Kena apa? Kena sama-sama buka internet lah maksudnya. Tak. Dia assignment juga. Tapi kita bagi dalam Google Classroom lah. Kita tak menggunakan platform WhatsApp, tapi kita menggunakan platform Google Classroom. Okey. Sekejap Azhar, akak nak tanya luar sikit. Okay. Google Classroom tu kan? Hello. Okay. Ya, dengar. Okay. Macam akak guru kelas, akak kena daftar semua murid akak dalam Google Classroom akak seorang ke ataupun memang semua cikgu dia boleh masuk dalam yang akak daftarkan tu? Google Classroom ni dia kita register satu kelas untuk murid kelas tu je lah. Contohnya kalau kita nak register kelas 3 Arif kan. So dan cikgu-cikgu lain tak berapa jelas. Okey, macam ni. Contohnya akak guru kelas. Kan? Ya. Akak guru kelas. So akak buat satu grup kelas 3 amanah contoh dia, dan semua dalam tu murid-murid 3 amanah lah. Kemudian akak nak lantik cikgu lain sebagai guru dalam tu. Boleh? Dia boleh, kalau tak silap saya, guru dalam 50 orang cikgunya. 50 ke 15, super. Makna kata once kita open Google Classroom khusus untuk kita, selagi kita tak invite cikgu lain, dia orang tak akan boleh masuk lah. Ya, takkan boleh masuk. Kita kena assign dia, lepas tu dia kena accept. Okey, faham. Antara tugasan dia tak boleh. Itu cara paling senang lah kalau nak aktifkan Google Classroom. Guru kelas buat, kemudian invite cikgu lain masuk. Cikgu lain tu just bagi kerja dalam tu je. Mana kata guna satu kelas je lah. Tak mengguna banyak-banyak kelas kan. Kalau tak, bahasa Arab satu kelas, English satu kelas, Peringkat Islam satu kelas, jadi banyak lah pula. Okey, itu problem bila guru kelas lain tak nak share yang kita hantar, suruh join kelas. Anak murid sendiri okey, Cikgu ICT dah buat kat Mira di email dia orang. Cikgu lain
Cikgu lain. Okey, macam sekolah saya punya guru data tu, guru apa? Saya punya guru admin untuk GC, dia letakkan terus senarai-senarai apa nama ID budak di dalam grup WhatsApp sekolah. So cikgu kelas dia ambil daripada sana lah. Kalau budak terlupa ke apa kan. Lepas tu kita pula janganlah tamak ambil semua. Kita just ambil kelas kita je lah. Ambil kelas kita, paste ke dalam grup WhatsApp kelas. Sebab sebenarnya benda tu private tau. Dia tak boleh sewenang-wenangnya disebarkan. Dia limited. Sebaran untuk limited saja. Okay. Nganga lagi tak nak buka. Cikgu dia lagi lah. Oh yang ni tak nak tanya soalan tak kita dia rasa kita baca dalam ni. Okey, satu lagi akan nak tanya Hazal tentang report tu kan. Kalau soalan tadi soalan pasal PKR 1. Okey. Let's say lah kita buat soalan bahasa Arab. Okey, untuk report tu kan tadi dia cerita perlukah kita download apa-apa mengenai dengan kita punya subjek tu. Contoh RPT dia ke, sebab nanti kan belakang tu kan dia ada summary dia kan. Okey. Masuk Tak faham. Itu dia auto kan. Kan. Okey, tadi kan dia orang jawab untuk PKR 1 soalan tu kan. Okay, dekat akhir tu dia kan ada bagi penerangan yang dekat report tu. Okay. Okay, itu dalam bahasa Melayu. Kalau soalan kita dalam bahasa Arab, dekat report tu dalam bahasa Melayu juga ke atau dalam bahasa Arab? Lepas tu macam mana sebenarnya dia nak proses tu? Mana ada bahasa Arab? Report tu dalam bahasa yang kita buat soalan lah. Kalau soalan kita tu dalam Arab, dia akan keluar Arab lah. Contohnya kalau pilihan jawapan kita buat mauzun kan. Kat sini pun dia akan keluar mauzun lah. Cuma masalahnya, masalah sekarang ni, sama ada Kahoot ataupun Quizizz, bila kita type dalam tu, tulisan dia kecil. Tu masalah dia. So saya sarankan, macam saya sarankan sebelum ni, kita buat dulu dalam apa nama PowerPoint dan kita save dia sebagai JPEG. Cumanya kekurangan dia pada bahagian answer summary ni dia takkan keluar lah jawapan dia akan keluar image dia. Dia takkan keluar pilihan jawapan. Itu masalah dia. Cuma kita boleh pada final score tu lah. Final score tu kita boleh print out lah. Cuma untuk summary setiap soalan tu kita tak dapat lah. Sebab kita masukkan gambar bukan tulisan. Okey, faham. Okey, soalan lain? Hello. Ya. Ada lagi tak soalan lain? Kalau yang untuk soalan Kahoot, yang assignment tu dia guna image dan juga Macam mana? Soalan yang soalan assignment dalam Kahoot kan ada bahagian assignment kan? Okey. Ya. Dengar. Dia guna image dengan color juga kan? Soalan image dia dengan memang color. bentuk sama lah, cuma Oh, bentuk soalan. Bentuk soalan tu sama macam kita main live lah. Dia pattern soalan sama je. Cuma dia tak adalah macam dia nak beat dengan kawan dia, sebab dia jawab seorang-seorang. Itu je lah. Okey, soalan lain?
Okey, kita masuk ke fasa yang terakhir Fasa terakhir. Bagaimana cara nak membina soalan di dalam Kahoot? Okey. Saya sarankan tuan-puan macam yang saya cakap sebelum ni lah. Okey, sekejap saya nak mute dulu. Boleh kita teruskan? Bagi reaction please. Okey. Sekarang ni fasa terakhir. Penyediaan test. Okey. Macam saya kata sebelum ni, sebelum kita buat apa nama Kahoot, ya Sebelum kita buat soalan dalam Kahoot, pertama sekali kita kena sediakan storyboard. Storyboard ni makna kata soalan pertama kita nak buat soalan apa, kita apa nama ni, kita design sikitlah soalan tu Gambar apa kita nak masukkan, perkataan apa kita nak masukkan. So senanglah bila kita dah buat semua, kita akan search gambar dalam internet dulu dan kita akan letakkan dalam folder sebagaimana yang saya tunjuk sebelum ni lah. Okey. Contohnya kita letak dalam satu folder begini. Slow pula dia keluar. Sekejap Contohnya kita letak satu folder kat sini. Kita dah type siap-siap pada bahagian PowerPoint, perkataan kat sini. Okey. Kemudian gambar-gambar ni kita boleh Google lah. Kita boleh Google dan save lah. Okey. Ataupun kalau kita nak crop daripada buku teks pun boleh, tak ada masalah, terpulang atas kreativiti kita lah. Okey. Yang penting sekali adanya dia punya storyboard. Sebab kalau tak buat storyboard, kita akan lost tengah-tengah. Bila kita lost, kita akan cepat give up. Bila ada storyboard ni, senang untuk kita. Okey. So kita type dulu perkataan menggunakan PowerPoint. Okey, contoh dia. Kita nak type perkataan apa? Saya tunjuk cara dia. Okey, tukar kepada Arab. Ni cara dia sebab kita nak tulisan Arab tu jadi besar. Tak nak jadi kecil Okey. Dan kita besarkanlah tulisan dia mungkin dalam 88 ke. Contohnya kita tulis perkataan mau zone. Okey. Dan sebenarnya kita boleh besarkan lagi tulisan dia ni. Kita tekan saja kat atas ni. Besarkan. Okey. Contohnya lah kalau kita tak naklah putih hitam, terpulanglah. Kita pulang kepada tuan-puan. Nak buat colour apa pun boleh design sendiri semua Boleh design sendiri. Nak buat macam mana pun terpulang. Okey. Terpulang macam mana. Contohnya ni. Nampaklah cantik sikit kan. Satu tulisan tu kita tukar pada tulisan yang gelap sikit. Okey, baik. Kita dah siap. Kita tarik siap ni. Tarik banyak. Kemudian kita tekan pada file. Tekan pada file. Okey. Katakanlah kita dah banyak tarik dalam bahasa Arab Tekan pada save as. Okey. Save as. Tekan kepada recent ataupun browse pun tak apa. Browse ni saya cadangkan tuan-puan cari kat sini, letak pada bahagian desktop lah. Supaya senang kita nak cari nanti pada bahagian desktop. Tengok kat atas ni, panah kecil kat atas ni. Tekan desktop.
Okey, kat sini kita boleh ubah tajuk dia. Contohnya Kahoot bahasa Arab, Kahoot BA. Alamak, sekali dia keluar Arab dah. Tukar tulisan dulu. Kahoot BA. Okey, tekan save. Sorry, alamak, tak tukar format. Sorry, lagi sekali Tekan file, tekan save as. Okey, tekan browse. Okey, tukar Kahoot BA. Kat bawah ni, bahagian save as type ni, kat bawah ni, tukar format ataupun PNG Portable Network Graphic Format pun boleh juga. Sama ada JPEG ataupun PNG, dua ni lah. Okey, kalau nak sharp pakai JPEG lah. Okey, tekan JPEG, tekan save. Dia akan kata which slides do you want to export. Ataupun tekan saja all slide sebab kita nak minta semua slide tu menjadi gambar. Okey, right, dah siap kita buat. Kita tengok apa hasil dia. Kita tengok pada hasil dia. Alamak. Ya. Right. Okey, tengok pada hasil dia. Di sini pada desktop tu dia tulis Kahoot BA. Di sinilah terletaknya gambar yang kita buat tadi. Dah jadi format gambar dah. Ni format gambar lah. Okey, kalau kita buat 8 lah, 12 lah. Okey. So yang inilah nanti kita akan import masuk ke dalam soalan Kahoot kita. Okey, baik. Bila dah siap semua ni, kemudian kita masuklah kepada Kahoot. Okey, Kahoot. Kita masuk Kahoot. Kita sign in semua, dia akan keluar macam ni. Okay, right. Kita tekan pada bahagian ke atas ni. Tengok atas ni Dia ada perkataan home, discover, Kahoot, reports, upgrade now, create. Jadi kita tekan pada bahagian create. So dia ada macam ni. Okay. Dia ada beberapa pilihan. Okay. Kita template lah, dia ada template, ada yang free, ada yang bayar, ataupun boleh tengok sendiri kosong lah. Okay, yang kosong. Alamak, sekejap bateri telefon nak habis sekejap. Sekejap, sorry. Okey. Okey, baik. Sekarang ni dia akan keluar fresh macam ni, kosong, tak ada apa-apa pun. Okey. Dia akan tulis kat sini. So benda ni semua kita akan isi. Okey, baik. Sekarang ni kita save gambar dalam folder tadi kan, menggunakan PowerPoint. Kita boleh gunakan gambar tu untuk soalan ni. Contoh dia kat atas ni. Kalau kita nak tulis pun boleh. Macam Ustaz Mizi tanya saya semalam, boleh tak buat dui bahasa? Boleh, tak ada masalah. Okey, nak guna mas muka kat bawah ni, siapa nama awak? Boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau kita tak nak letak apa-apa saja soalan, kita boleh upload terus gambar kat sini. Okey, contohnya lah. Kita ambil gambar daripada upload image. Dia ada image library, upload image dengan YouTube link. Kat sini kita boleh masukkan video. Itu kelebihan dia.
Kalau dalam quizzes, kita tak boleh masukkan video YouTube. Kalau dalam Kahoot, kita boleh masukkan video, budak tengok video, baru budak jawab soalan. Boleh. Okay. So kat sini, dia ada masa. Kat sini ada point. Berapa point yang kita nak letak. Okay. Kat sini dia ada pilihan jawapan. Yang akan keluar pada skrin anak-anak kita tu, logo ni je. Kalau kita bagi secara live lah. Okay. Tapi kalau kita bagi secara assignment, dia akan keluar soalan sekali lah. Okay. Baik. Sekarang ni kita nak buat soalan. Kita tekan upload image. Ni soalan untuk bahasa Arab. Upload image. Dan kita akan pilih soalan ataupun pilihan jawapan kat sini. Contohnya, kita nak letakkan soalan yang pertama ialah ini soalan dia. Okey, kita dah letak dia satu gambar. Fallahun. Contoh dia. Okey. Dalam pilihan jawapan ni pun kita boleh letakkan gambar juga. So kita letakkan gambar. Kita ambil library. Kita upload upload image. Dan letakkan pilihan jawapan pertama. Kemudian pilihan jawapan kedua, upload image. Okey. Pilihan jawapan ketiga, upload image. Dan pilihan jawapan yang keempat, juga upload image. Okey. So kita dah siap satu soalan dengan cara memasukkan image saja kepada semua soalan ni. Sekarang ni masa, time limit yang tersedia dalam Kahoot 20 saat. Kalaulah kita nak ubah masa tu boleh. Dia ada sampai 240 saat. 240 saat bersamaan dengan berapa minit kira sendirilah. Okey. Selalunya kita bagi dalam 30 lah, 30 saat. Tu yang biasalah kita pakai 30 saat. Okey. Yang point ni pun dia akan kita boleh ubah sama ada nak gunakan 1000 point, 2000 ataupun bagaimana kita boleh ubah. Biar duduk situ je lah, biar 1000 je lah. Nanti dia akan total sendirilah pada pandai dia. Okey, baik, kita dah siap satu soalan. Contohnya kita nak letakkan arahan dalam bahasa Melayu kat sini kan. Okey, so kita buatlah arahan bahasa Melayu. Sila pilih perkataan yang sesuai dengan gambar dan perkataan yang sepadan perkataan yang sepadan dengan suku kata berikut. Contoh dia, kita bagi arahan dalam bahasa Melayu dan gambar tadi kita buat dalam bahasa Arab. Okey. So kita dah siap satu soalan. Okey. Dan siap soalan ni, jangan lupa kita perlu pilih jawapan yang betul. Sekarang ni tak ada jawapan kan? So kita tengok fallahu ada jawapan yang betul dia, yang biru ni. So kita pergi kat bahagian bulat tu, dan kita tekankan right. Dia akan keluar hijau kat sini. Okey. Tekan mana tadi nak keluar soalan tu? Tekan pada bahagian create. Create Kahoot. Create new Kahoot ke create Kahoot? Mohon undur diri dulu. Okey, tak apa Kak Ros. Terima kasih sudi join. Okey, baik. Fallahun. Ni jawapan yang betul. So dah siap dah satu soalan. Kemudian kita nak tambah soalan yang baru. Tekan pada bahagian add question. Bahagian kanan ni, bahagian kiri ni add question. Kita akan pilihlah quiz. Dia akan keluar macam ni. Okey. Dia akan keluar macam ni.
So step yang kedua pun sama juga. Kita boleh tulis soalan dia kat atas ni, kita boleh kepilkan gambar ataupun kita tak nak letak soalan pun boleh just kepilkan gambar terus. Saya tunjuk lagi sekali contoh dia. Okay, gambar ni gambar 12. Okay. Alright. Kemudian pilihan jawapannya kat sini, upload image. Okay, upload image. Upload image. Pilihan jawapan. Pilihan jawapan keempat, upload image. So kita dah ada juga 4 pilihan jawapan. Masa kat sini boleh ubah kepada 30 saat. Poin tak payah kacau. Dan pilih jawapan yang betul, Isna Asyara. Dah siap 2 soalan. Question isn't complete. Sebab apa? Okay, dah siap semua soalan. 2 soalan. Nak tambah soalan lagi, step seterusnya sama juga, add question, quiz, dan step yang sama juga kita ulang. Okay. Okay, contoh dia. Lu. Tekan upload image. Lu rotu. Tekan upload image. Lahmun. Tekan upload image. Step yang sama saya laju sikit sebab benda yang sama je kita buat. Lisanun. Upload image. Sebab benda yang sama je kita buat, jadi saya lajukan sikit lah. Okay. Alright. Lepas ni kita letakkan jawapan yang betul, tandakan jawapan yang betul dan tukar kepada 30 saat. Logik sikit lah nak bagi kita nak jawab 30 saat. Okay. Alright. So dah siap lah soalan kita. Contohnya kita dah buat 15 soalan pun bolehlah kita add question lagi. Okay. Kemudian dah siap semua soalan ni. Alright. Kita tekan pada bahagian done kat atas ni. Okay. Dia kata apa? This Kahoot can't be played. All question need to be complete. Okay. Baik. Sebab apa dia kata macam tu tuan-tuan? Sebab kat atas ni kita tak tulis soalan. Okay. Jadi cara dia, kita tulis je soalan ni. Contoh dia, soalan kedua. Sila jawab ataupun pilih jawapan yang betul. Oh, dia minta kita ni juga. Dia minta kita tulis soalan juga Okay, soalan yang ketiga pula. Pilih jawapan juga rupanya. Kalau dalam quizzes tak payah tulis. Okay, so dah complete. Kita tekan done. Okay, kat sini dia kata apa? Add the finishing touch. Final touch. Title. Title ni kita boleh tulis lah. Bahasa Arab tahun 2. Double dot tajuk 1. Supaya senang orang nak cari. Okay. Kalau saya buat macam tu, Bahasa Arab tahun 2, double dot tajuk berapa. Description dia. Quiz. Bahasa Arab tahun 2, KSSR, semakan tajuk 1. Complete kita bagi kat situ tempat description tu. Okay. Kemudian kita tekan continue. Okay. Validating Kahoot. Alright. Dia dah sedia dah. Bila dah sedia ni, dia sediakan apa? Dia sediakan beberapa pilihan. Test this Kahoot, play now, share it with others. Okay. Kalau kita nak test boleh lah. Kita tekan test this Kahoot. Tengok berfungsi ke tak Kahoot kita. Okay. Tengok berfungsi ke tak kita punya Kahoot. Okay. Slow pula dia.
Memang betul lah, dia memerlukan internet yang laju lah. Laju dan stabil. Tak apalah, nanti tuan boleh tengok nanti Okey, dah selesai semua, tekan done. Dan dah siap dah soalan kita satu kahut yang kita buat sendiri, kita tak ambil orang lain punya. Imej saja. Kalau nak pelbagai cari insert YouTube boleh tak? Imej je. Okey, boleh. Untuk soalan kita boleh masukkan link YouTube. Link video. Okey. Untuk jawapan saja kita lambat pula. So bila dah siap ni semua ni, soalan yang kita buat tadi dia akan masuk pada bahagian My Kahoot lah. Pada bahagian My Kahoot. Jadi nak guna nanti masuk saja My Kahoot. Kemudian buatlah step yang saya ajar tadi. Step yang saya ajar mula-mula tadi. Okay? Alright. Okay, dah siap dah. Tara! Bahasa Arab tahun 2 tajuk 1 dah siap dah. Okay? Dan kat sini pun dia kata apa? Visible to everyone. Kat bawah ni kan? So semua dah nampak dah. Alright. Bagaimana kita nak bagi assignment kepada anak murid kita? Saya ulang lagi sekali step yang sama. Kita tekan pada bahagian tajuk. Okey. Kemudian kita tekan pada bahagian play sebelah kanan tu. Tekan pada bahagian play sebelah kanan. Sebelah kiri. Sebelah kanan pula. Sebelah kiri. Kalau kita nak main secara live dalam kelas, mereka kata murid kita tu setiap murid ada PC ataupun ada gadget, kita tekan teach lah. Okey. Andai kata PC dalam kelas tak cukup, contohnya ada beberapa PC je, kita boleh buat dalam team mode. Nanti bila kita tekan teach ni, dia akan ada dua, satu klasik, satu team. Team tu maksudnya satu PC untuk dikongsikan dengan beberapa orang murid. Kalau klasik tu semua murid, seorang murid satu PC. Dalam ni lah nanti. Dan kalau kita nak bagi assignment, untuk macam musim sekarang ni, PKP, kita tekan saja assign. Okay, tekan date. Berapa hari bulan nak minta jawab. Okay, pukul berapa, macam tadilah step dia. Pukul 11 malam contoh dia. Okay, kemudian yang ni question timer on. Kemudian tekan create. Okay, tekan create. Dan kita akan copy link. Jangan ambil yang ni tau. Jangan ambil yang challenge pin ni. Sebab challenge pin ni menyukarkan mereka nak masuk lah. Tekan bahagian ni, challenge link, copy. Okay. Kalau nak share directly on Google Classroom, tekan kat bawah ni. Okay, dia akan pop up satu ni. Okay, tengok. Dia ada share to classroom. Tapi masalahnya kita kena buat kelas dululah. Macam saya ni ada beberapa kelas yang saya buat. 2 Arif dengan 2 Bestari je. Pilih je lah kelas mana yang kita nak. Kemudian dia akan terus masuk ke dalam Google Classroom kita. Okay. Ke bahagian ni, kemudian kita terus paste lah kita punya link tadi. Okay, dah budak-budak boleh main lah macam tuan-puan main tadi. Okay, nampaknya saya akan buka soalan. Kalau ada soalan silakan. Tadi 36 orang, dah tinggal 30 orang dah. Ramai pergi masak Dia message pergi masak. Okey, ada soalan lagi tak yang tuan-puan masih lagi tak berapa nak clear tentang ni? Ustaz, kira senangnya kita copy link je, lepas tu kita paste je dekat Telegram ataupun WhatsApp kan? Betul, itu cara senang lah. Ustaz, kalau budak nak jawab assignment, maknanya dia kena install Kahoot dulu kan? Tak perlu. Ada budak kata tak boleh jawab, saya try. Tak perlu kan? install, kita hanya bagi link tu, dia akan auto. Oh tu saya
bagi. Tadi dia kata tak boleh jawab. Tak boleh jawab tu sebab internet tak laju. Oh, okey. Tak apa, saya maklum dah. Masih. Okey, apa lagi soalan ni? Soalan yang kita buat orang lain boleh copy jugalah kan? Ya betul. Bila kita buat visible to everyone, semua orang boleh copy soalan kita. Apa ni? Kalau murid dah jawab dalam GC Kahoot ni, memang dia auto result dapat juga ke kat GC atau result di Kahoot sahaja? Result akan keluar di Kahoot sebab dia macam dia jumping. Dia akan jump. Dia punya keputusan Kahoot. Soalan yang duplicate tadi, kalau nak edit soalan kat mana? Di bahagian My Kahoot. Bahagian My Kahoots. Kat sana akan ada soalan yang kita duplicate. Okay. Zah. Yo. Kalau kita ambil yang orang share tu, lepas tu kita hantar pada grup kelas kita, orang lain share, orang lain buat tu, orang share, kita ambil, kita suruh murid kita jawab yang orang lain share tu. Lepas tu kita dapat tak result untuk kita sendiri? Boleh report kita sendiri ke? Tak boleh. Kita tak takkan boleh dapat nak. result. Kita tak boleh dapat result sebab bukan kita yang host. Tak boleh. Kita kena host okey. baru kita dapat result. Okay. Berapa bayaran untuk kelas hari ni? Ada orang tanya bayaran kelas hari ni. Macam ni lah tuan-puan pasal bayaran tu macam ni lah. Saya letak, saya tak nak letakkan bayaran yang fix. Okay. Jadi terpulang pada tuan-puan. Kalau siapa nak membayar saya punya masa, silakanlah. Terpulang kepada tuan-puan lah nak bayar seikhlas hati. Saya tak paksa Siapa nak bayar silakan. Seikhlas hati tuan-puan. Kalau tak dapat sikit banyak pun tak apa. Bagi nombor akaun dalam ni. Okey, jap. Jap Saya bagi nombor akaun dalam Zoom Ustaz, akaun Maybank. Ya. kalau kita tadi kan macam kita duplicate soalan tadi tu, lepas tu kita boleh edit kan? Maksudnya soalan tu pun memang tetap kita ambil daripada orang dan orang tu punya. Maksudnya dalam kita punya Kahoot tu, result tu datang kat kita ke orang yang tuan punya yang buat? Siapa yang host game tu, dia yang akan dapat result. Oh, walaupun kita duplicate. Siapa yang buat game tu, siapa yang copy link tu, ya betul. Dia bukan macam Google Form. Kalau Google Form, orang yang buat soalan akan dapat result. Tapi kalau Kahoot dan quiz, sebab setiap game dan setiap assignment, dia punya link dia berbeza. Okey, soalan lain? Nak tetapkan bayaran untuk tak payahlah. Ada idea daripada sahabat kita, dia minta saya tetapkan bayaran untuk per live. Tak payahlah kot sebab tuan-puan dah sumbangkan duit. Macam saya cakap tadi lah, kalau tuan-puan nak bagi, saya terima. Kalau tuan-puan rasa berat nak belanja, tak masalah lah. Okay? Cuma doakan saya je. Kalau nak bagi, saya dengan hati terbuka lah. Nombor akaun pun dah bagi dah tu, dah ada kat atas. Ustaz Hazar. Lagi? Ya. Tadi nak tahu yang nak hantar kepada murid assign tu, tekan apa? Nak dapatkan assign tu. Sekejap, saya share sekali
Wah dah godek tak jumpa. Tak jumpa. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Pertama sekali kita tekan pada My Kahoot. Okey, sebab kita dah duplicate soalan kan? Dah. Soalan dah duplicate. Dia masuk tengah hari dia mula slow internet Dia masuk tengah hari dia mula slow dah. Kejap Okey, tekan pada My Kahoot ni, yang sebelah kanan atas tu. Okey, tekan see all. Belakang ni. Tahun 2 tajuk 1 ni. Okey. Tekan pada soalan, tajuk soalan tu. Kemudian tekan pada bahagian play. Sebelah kiri tu ada play kan? Okey. Tekan play tu dia ada 2 pilihan, teach dengan assign. So kita tekan assign je. Okey. Okey. Syukran. Okey, soalan lain? Peak hour, lebuh raya jam. Lebuh raya internet jam. Okey, ada lagi tak soalan lain? Dah ramai keluar pergi masak dah ni. Daripada 36 dah tak ada 28 orang dah. Line problem tiba-tiba terkeluar. Tiba-tiba terkeluar. Tak ada rezeki dah dia. So rasanya semua dah clear kan? Jadi bolehlah kita beramal menggunakan Kahoot pula. Dia lebih kurang je Kahoot dengan quizzes ni. Dia memang interaktif dan sangat best lah. Dia ada music, ada challenge dia. Best lah. Kalau nak banding dengan Google Form tu plain, kosong. Cumanya macam yang saya cerita sebelum ni lah. Sebelum kita bagi challenge tu, kita copy dulu beberapa kelas. Boleh kita bagi challenge setiap kelas. Supaya mudah untuk kita sort nanti. Kalau tak, dia akan datang data dalam kalau budak tu 100 orang, 1 orang lah. Dan kita tak tahulah mereka daripada kelas mana-mana. Susah sikit lah. Okay? Okay? Tak ada soalan dah? Okay. Clear semua? Kalau clear bagi thumbs up. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi join saya pada hari ini. Dan saya kejap lagi lepas Zuhur saya nak balik ke Baling dah. Doakanlah supaya askar tak menahan dalam Roblox. Tak boleh nak balik saya. Bila saya berada di Baling nanti tengok macam mana. Kalau ada kelapangan semalam ada permintaan minta saya buat tajuk tentang QR code dengan shorten link. Shorten link untuk tu. InsyaAllah boleh. Itu tajuk senang je lah. Boleh saya ajar insyaAllah. Okay. Lepas tu ada juga minta saya ajar Google Classroom. Tuan-puan, untuk Google Classroom saya bukan spend masa 2 jam. Selalunya saya akan spend masa 4 jam untuk Google Classroom. Sebab nak cerita detail tentang setiap item yang berada dalam Google Classroom memang memerlukan masa yang panjang. Kalau saya buat kelas kat luar, masa dia 6 jam untuk Google Classroom. Siapa yang pernah ada di kelas saya dia tahulah. Sebab saya tak suka cerita benda yang sikit-sikit, saya akan cerita detail sedetail-detailnya. Sampai orang betul-betul tahu. Nanti share kalau rekod. Boleh nak share tapi masalahnya saya takut tak lepas. Sebab dia punya format dia MP4. Saya cuba. Sebab sebelum ni kita buat 40 minit kan. Lepas yang tu. Ni kita dah rekod sampai 2 jam lebih ni takut tak lepas. Ngeteh payah. InsyaAllah share nanti kita set up lain lepas PKP nanti. Okay, terima kasih semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Apa tu? Ustaz, gambar dah ambil Terima kasih semua, jumpa lagi. Video tak ambil lagi. Siap baik. Gambar.
Okay, on kamera, on kamera. Pastikan dalam keadaan yang sopan on kamera. Yang semalam pun saya tak masukkan lagi. Yang ECG semalam saya tak masukkan dalam SPL TPM. Okay, on kamera. Kamera tapi tak keluar kat saya punya. Okay. Okey, Suryati gambar tak keluar lagi. Kak Yusila gambar tak keluar. Hamaru pun tak keluar. Nurani Sulaiman ke sebab internet saya slow? Rasanya sebab internet saya slow lah. Ada yang pakai laptop atau ni tak Ustaz? Ustaz Lutfi pakai laptop kot, Ustaz Mizi. Ustaz Mizi kan? Kalau gambar keluar banyak kat situ boleh tak tolong print screen? Sebab Ana punya laptop hang. Keluar tak gambar? Ada 2 lagi gambar kosong. Kita ada 2 page ni kan? Ustaz Lutfi tolong ni, tolong screenshot. Rafidah Mustafa tak ada gambar, dia guna PC. PC dia tak ada gambar. Kira Ustaz Lutfi tolonglah. Ada 2 page ada 2 page. Okey, semua tunjuk gambar, semua senyum bagi satu senyuman, Ustaz Lutfi nak screenshot. Ustaz Mizi sekali lah, Ustaz Mizi sekali, tolong screenshot. Senyum dulu tu. Bilang sendiri 10 saat saya nak snip. Saya nak snip dia. Alright, cun. 1, 2, okey bilang lah saya nak snip.
Dua-dua page Ustaz Lutfi. Okey, siap satu. Salah satu info page satu. Saya akan Okey, pilih dalam good. grup tu. Tak. Saya pilih dalam grup tu. Alright. Okey, ini untuk page yang kedua. Page yang kedua. Okey, ready. Okey, senyum. Bertengok ada perbezaan adakah yang berpindah atau? Tak apa, dia akan ada yang sama tu sebab dia penuhkan dia punya tu kan. Okey, itu yang saya dapat snapshot snip daripada PC saya. Alright. Ya. Okey, Cun, cantik. Right, terima kasih banyak-banyak Ustaz Lutfi. Barakallahu fiik. Okey, semua sahabat-sahabat semua terima kasih. Kakak, abang yang saya hormati sekalian, insya-Allah ada masa lagi kita akan jumpa lagi dalam tajuk yang lain pula, dan saya pun sedang mencari kawan-kawan yang boleh bagi kita ilmu dalam Zoom ni lah. InsyaAllah saya akan tanya beberapa JU yang hebat lah dengan tajuk-tajuk yang lain. Macam semalam lah kan. Cuma kita kena set lah, bila saya panggil orang luar tu maksudnya tajuk yang saya terdapat cover lah tu. Bila tajuk saya terdapat cover tu tajuk yang memang dah advance lah. Okay. Jadi terima kasih lagi sekali semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.